Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammin bil khair. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita masih lagi diberi peluang untuk menghirup udara Allah Subhanahu wa taala yang segar, sehingga sampai kita hampir untuk mengakhiri 1433 Hijrah, dan tak sampai beberapa hari lagi, 2 atau 3 hari kita akan menyambut pula 1434 Hijrah, di mana bulan Muharram, 1 Muharram ini merupakan permulaan dalam kalender Islam, yang mana ianya diambil daripada penghijrahan baginda Rasulullah SAW. Ia adalah perintah daripada Allah SWT, di mana Rasulullah SAW berhijrah daripada kota Mekah Mukarramah ke Madinah Munawwarah, adalah untuk yang kebaikan kepada umat Islam. Maka Rasulullah SAW dengan pengorbanan untuk mengembangkan syiar Islam kepada kita, melakukan penghijrahan tersebut dengan diancam dengan berbagai-bagai rintangan, berbagai-bagai dugaan, ditemani oleh kekasihnya, itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang akan menjadi kekasih atau teman Nabi SAW di syurga. Kerana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencintai aku dan duduk bersama-sama denganmu, maka mereka juga akan duduk bersama-sama di dalam syurga. Maka itulah, dengan itu kita bersyukur kerana dianugerahkan oleh Allah SWT nikmat, iaitu nikmat menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi nikmat yang paling besar kecuali nikmat dianugerahkan oleh Allah SWT, nikmat iman dan Islam, iaitu jadi kita orang Islam yang beriman, bukan orang Islam yang hanya Islam pada nama, sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi, Islam hanya tinggal pada nama, Al-Quran tinggal hanya pada tulisan. Tapi kita nak menjadi orang Islam, iman tetap ada di dalam hati kita, iaitu kita ingat kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita mencintai baginda Rasulullah SAW kerana telah mengurniakan, telah melimpahkan cahaya keimanan kepada kita. Kita tanya pada diri kita, tuan-tuan, tanpa baginda Rasulullah SAW, apa nak jadi daripada kita? Tak mungkin kita akan wujud di atas muka bumi ini. Kerana Nabi SAW diwujudkan oleh Allah SWT yang mulia-mulia sekali. Maka barulah Allah SWT mencipta yang lain. Maka dengan itu penghijrahan baginda Rasulullah SAW, saya tak naklah panjang-panjang cerita tentang penghijrahan ini, kerana tuan-tuan pun dah dengar dah berapa kali tentang cerita bagaimana penghijrahan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW secara berperingkat sehingga sampai ke kota Madinah Munawwarah dengan secara bersembunyi. Hanya seorang saja yang menzahirkan penghijrahannya, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab. Sehingga Sayyidina Umar Al-Khattab mengiklankan diri kepada penduduk Quraisy Mekah, siapa yang nak menghalang aku berhijrah mengikut baginda Rasulullah SAW ke Madinah, siapa yang nak menjandakan isteri mereka, ataupun siapa yang nak meyatimkan anak mereka, cubalah halang aku, kata Sayyidina Umar. Tak berani orang, kerana kehebatan Sayyidina Umar ini dihormati dan digeruni bukan saja oleh manusia, tetapi seluruh jin
hantu pun takut dengan Sayyidina Umar. Tegas. Ada pun yang lain berperingkat-peringkat, mengikut jalan-jalan yang berliku-liku. Ada yang ikut jalan lain, ada yang ikut jalan lain. Kita dah cerita dah, kita dah dengar dah bagaimana Rasulullah SAW keluar dari rumah itu dengan menyuruh sepupunya Sayyidina Ali karamallah untuk menggantikan tempat pembaringannya, sehingga kan orang-orang Quraisy nak bunuh dilihatnya Sayyidina Ali yang berada. Mereka itu telah pun tidurkan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga Nabi SAW keluar daripada rumahnya dalam keadaan yang begitu aman, tanpa disedari oleh orang-orang yang nak membunuh baginda Rasulullah SAW. Jadi saya nak sebut tentang kelebihan bulan Muharram ini, iaitu apabila nak masuk bulan Muharram itu kita berdoa dengan doa akhir tahun. Surau ni nak masuk maghrib tu kita membaca doa 3 kali, iaitu doa akhir tahun, yang mana doa ini akan memberi manfaat kepada kita. Tidak akan diganggu oleh syaitan sepanjang tahun tersebut, sehingga kan syaitan marah kepada orang yang membaca doa tersebut. Kerana apa? Kerana kita baca doa akhir tahun itu, syaitan berkata, hampalah kami di sepanjang tahun ini. Doa akhir tahun. Kemudian selepas maghrib kita membaca pula, selepas azan dikumandangkan, sebelum kita menunaikan solat maghrib, telah masuknya tahun baru bagi kita, iaitu tahun baru Hijrah. Kemudian kita berdoa pula doa awal tahun, di mana doa awal tahun insya-Allah diri kita akan terpelihara daripada gangguan dan godaan syaitan sepanjang tahun tersebut. Itu yang kita nak, kerana bulan Muharram ini amat besar sekali kerana disebut oleh Allah, oleh Nabi Muhammad SAW sebagai bulan Allah. Syarullahi disebutkan sebagai bulan Allah, dan ia adalah satu kejayaan besar Islam waktu itu, sehingga kan kerajaan Kisra dapat ditumbangkan, kemudian Baitul Maqdis dibebaskan dari Rom, dan Masjidil Aqsa yang sekarang ini telah ditaluki waktu itu dibangunkan. Maka Sayyidina Umar mengambil peristiwa tersebut sebagai satu kejayaan besar kepada umat Islam. Di mana penghijrahan tersebut, tuan-tuan dan puan-puan, dapat kita simpulkan adalah sebagai penghijrahan kepada diri kita sendiri. Maka kita berhijrah bukan sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW itu, tetapi penghijrahan yang nak kita lakukan itu ialah penghijrahan dari segi akhlak kita, hati kita, sikap kita dan sebagainya. Hijrah daripada kejahilan kepada orang yang mempunyai ilmu dalam urusan agama. Ini yang kita nak. Kerana kita dituntut oleh baginda Rasulullah SAW untuk kita menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, talabul ilmu faridatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu satu kefarduan ke atas setiap orang Islam. Tak boleh tidak, kita kena tuntut ilmu. Ilmu apa tuan-tuan? Ilmu akidah yang mula ilmu mengenal Allah. Kemudian ilmu fiqh, untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah SWT dalam keadaan yang begitu sempurna. Kemudian kita mempelajari pula ilmu tasawuf, iaitu ilmu yang membersihkan hati kita daripada penyakit riya, ujub, sum'ah, sombong dan sebagainya. Ini wajib. Maka tuan-tuan yang hadir pada malam ini, malam yang penuh berbahagia pada malam ini, telah menyempurnakan apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Duduk seketika dalam majlis ilmu dan menanti-nanti waktu isyak, seumpama kata Nabi, orang itu sedang sembahyang, menunggu waktu solat. Seumpama tuan-tuan ni sedang sembahyang. Hatta dalam satu hadis lagi Nabi SAW menyebutkan, satu saat orang yang duduk dalam majlis ilmu lebih baik daripada dia melakukan qiyamul lail semalaman. Itu pentingnya menuntut ilmu. Dan kelebihan orang-orang yang menuntut ilmu ini,
Terlalu banyak tuan-tuan kalau nak ceritakan perbandingan orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Makan orang berilmu lain, tidur orang berilmu dapat pahala, makan orang berilmu dapat pahala, mandi dapat pahala, buang air dapat pahala, berpakaian dapat pahala. Semuanya ibadah kerana orang itu mempunyai ilmu. Dia tahu apa yang dilakukannya itu adalah ibadah. Maka kita nak jadi orang seperti itu. Setiap perlakuan kita merupakan ibadah. Kita pergi kerja mencari rezeki, dengan diniatkan lillahi ta'ala, dan kita akan mendapat pahala sebagai kerja itu sebagai ibadah. Adapun orang-orang yang tak berilmu hanyalah mencari harta dunia tanpa ada tujuan matlamat untuk dia mendapatkan ganjaran, gaji dan sebagainya, itu untuk dia menghidupkan dirinya dengan ilmu, dengan menuju ke jalan Allah, dengan tidak menjadikan apa yang dimilikinya itu sebagai jambatan untuk dia ke akhirat, maka orang-orang ini tidaklah mendapat sebarang ganjaran. Hanya kerja dapat gaji sajalah, itu saja yang dia dapat. Maka kita berhijrah. Cara kita berhijrah iaitu tanpa kita menangguhkan solat. Sebagaimana kalau kita tidak ada urusan yang penting, jangan kita tangguhkan solat. Daripada kita sebelum ini solat sendirian di rumah, kita lebih suka lagi solat berjemaah. Ini hijrah yang kita lakukan. Kita hadir ke masjid, kita hadir ke surau-surau, kita hadir di mana adanya solat berjemaah, ataupun kita mengajak kaum keluarga kita, anak dan isteri kita sama-sama solat berjemaah bersama-sama dengan kita, walaupun di rumah sekalipun, itu lebih afdal lagi. Kerana kita menyeru keluarga kita dalam dakwah. Itu yang nak kita tegakkan dalam diri kita, dalam rumah kita, iaitu kehidupan orang-orang yang Islam, keluarga sakinah. Kemudian daripada orang yang bakhil, kita berkira-kira dengan Allah untuk bersedekah ke jalan Allah, kita menjadi orang yang lebih pemurah. Ini yang kita nak ubah dalam tahun baru hijrah yang akan datang. Daripada kita suka berkata-kata kepada perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah, ada kalanya berbual kosong, ada kalanya kita bercakap pun perkara-perkara yang boleh mendatangkan kebukaan daripada Allah Azza wa Jalla kepada perkara-perkara yang lebih baik, iaitu menyeru kepada jalan Allah, ataupun kita berzikir, ataupun kita membaca kalam Allah. Itu adalah lebih baik bagi kita, kerana anugerah Allah SWT, nikmat yang diberi oleh Allah SWT itu nikmat lidah, nikmat suara, nikmat mulut, itu adalah digunakan sebaik mungkin untuk kita memuji Allah dan memuji baginda Rasulullah SAW. Daripada kita berkata-kata perkara yang tidak memberikan kebaikan kepada diri kita, adalah lebih baik lagi kita berzikir, kemudian kita berselawat ke atas baginda Rasulullah SAW. Maka apabila kita berubah kepada hijrah yang lebih baik, maka tidak akan ada dosa, tuan-tuan. Tak ada dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebesar mana sekalipun dosa yang pernah kita lakukan, kalau kita berhijrah ke arah kebaikan, maka Allah SWT Maha Pengampun. Allah akan mengampunkan dosa kita, kecuali iaitu dosa yang satu saja, iaitu dosa syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Allah Maha Pengampun. Minta kepada Allah SWT keampunan tanpa kita mengulangi dosa-dosa kita yang lalu. InsyaAllah berapa ramai orang-orang yang berubah. Kita lihat kerana Allah SWT dah berjanji dengan kita. Firman Allah SWT, summa inna rabbaka lilladzina amilu su'a bijahalatin summa tabu min ba'di dhalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Apa kata Allah? Kemudian sesungguhnya Tuhanmu terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan dengan sebab kejahilan. Kita tak tahu.
kita jahil dan sebagainya, maka kita melakukan perkara-perkara yang dimukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka bertaubat sesudah itu serta memperbaiki amalan. Sesungguhnya Tuhan sesudah mereka bertaubat adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Itu yang kita nak. Berhijrah ke arah kebaikan, Allah SWT akan memandang kepada kita. Daripada kita yang tak ada ilmu, akhirnya kita menjadi orang-orang yang suka berbantah-bantah tentang ilmu Allah. Ini yang kita takut berlaku pada akhir zaman ini. Orang yang tidak mempunyai ilmu agama bercakap sesuatu yang bukan selayaknya untuk dia bercakap. Akan dicela oleh Allah SWT orang-orang yang tidak berilmu apabila nak bercakap tentang hal urusan agama, hukum hakam Allah dan sebagainya. Allah SWT berfirman, wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kullu syaitanin marid. Dan ada di antara manusia yang membantah perkara-perkara yang berhubung dengan Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan, dan ia menurut tiap-tiap syaitan yang telah sebati dengan kejahatan. Orang ini hanya mengikut apa yang dibisikkan oleh syaitan dalam diri dia. Maka dia berbantah-bantah tentang sesuatu, tentang hukum Allah, tentang perintah Allah, tentang larangan Allah dan sebagainya. Ini yang kita takut kerana telah sebati dengan kejahatan syaitan yang telah membisikkan pada diri dia. Banyak Allah SWT telah berfirman tentang celaan orang-orang yang bercakap tentang perkara-perkara yang bukan selayaknya dia yang bercakap. Satu lagi firman Allah SWT dalam surah yang sama juga, iaitu surah Al-Hajj. Dalam ayat yang ke-8 Allah SWT berfirman, wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa la hudaw wa la kitabin munir. Dan ada di antara manusia yang membantah dalam perkara-perkara yang berhubung dengan Allah dengan tidak berdasarkan sembarang pengetahuan dan tidak berdasarkan sembarang keterangan, dan tidak juga berdasarkan mana-mana kitab Allah yang menerangi kebenaran. Ini yang kita takut pada akhir zaman ini. Orang bercakap tentang sesuatu yang bukan hak dia. Maka orang sebegini tuan-tuan, Allah janjikan, Allah menjanjikan sesuatu untuk orang sebegini, iaitu Allah SWT berfirman, wa nuziquhu yawmal qiyamati azabal hariq. Ia akan beroleh kehinaan di dunia dan kami akan merasakannya azab yang membakar pada hari kiamat kelak. Maka takutlah kita pada larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala sebegini. Kalau kita orang yang tidak mempunyai hak untuk memutuskan sesuatu hukum, jangan kita memutuskan mengikut hawa nafsu kita. Jangan. Hari ini orang berani menuduh seorang itu sebagai orang kafir, menuduh seorang itu sebagai orang yang murtad. Ini kita takut. Orang yang buat dosa besar, tuan-tuan, tak boleh nak kita mengatakan dia seorang yang kafir. Tak boleh kita nak mengatakan dia orang yang murtad. Tak boleh kita mengatakan orang itu sesat. Kerana jalan taubat masih terbuka untuk dia. Allah SWT memberi peluang kepada dia untuk bertaubat. Maka adalah baik kita doakan orang-orang seperti ini daripada kita menghina orang-orang seperti ini. Orang tak sembahyang kita. Kadang-kadang kita tengok di tepi-tepi jalan macam-macam orang. Tapi apa yang kita lakukan selain daripada mengutuk orangnya? Ada kita jalan ajak orang ke arah kebaikan tadi. Maka lebih baik kita doakan orang sebegini, kita juga beroleh pahala. Dan kalau kita ada peluang, kita ajak dia cara beriman. Itu lebih baik daripada kita mengaji dia, akhirnya dia berubah, kita pun tak kenal siapa dia, kita pun tak boleh nak minta ampun dengan dia. Nak jumpa besok macam mana? Kepada masyarakat nak cari orang tu, kita pun tak kenal. Orang tepi jalan yang kita nampak tu, kita kutuk macam-macam. Rambut dia kuning lah, pakaian dia seksi lah. Memanglah kita tidak reda dengan perbuatan dia, tapi kita tak boleh benci pada seseorang itu disebabkan perbuatan dia. Kerana ada jalan taubat.
dibuka oleh Allah SWT. Nah, kita sendiri pun tuan-tuan, waktu remaja kita dulu macam mana juga. Seandainya orang menghina kita, kita pun tak suka. Jadi tak ada siapa pun suka dihina tuan-tuan. Hari ini orang menghina orang macam-macam. Lihat orang tak semua boleh hina. Tengok ulama pun dihina. Ulama pun hari ini pun dicerca, difitnah. Apatah lagi orang-orang yang dilihat seolah-olah orang itu melakukan kesalahan pada diri dia. Hubungan antara orang itu dengan Allah. Kalau Allah membuka hidayah pada dia dan menarik hidayah yang ada pada diri kita, apa nak jadi? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allah SWT boleh membolak-balikkan iman, memberi hidayah pada dia dan menarik nikmat iman dan Islam dalam diri kita. Ini kita takut. Ini yang paling ditakuti oleh para ulama. Maka kita berhijrah ke arah yang kebaikan, agar kita tidak melakukan maksiat hati. Maksiat hati ini berat tuan-tuan, cukup berat. Berkata-kata sesuatu terhadap seseorang apabila kita lihat, ini cukup berat. Seolah-olah kita inilah orang yang paling sempurna sekali di atas muka bumi. Ini yang paling kita takut lagi. Allah Akbar. Takut kita tuan-tuan. Maka dalam satu hadis disebut oleh Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, akulah manusia pertama kali keluar ketika para manusia dibangkitkan. Akulah juru bicara mereka jikalau datang mereka semua, dan akulah yang akan memberi kegembiraan kepada mereka jikalau mereka telah habis sama sekali harapan. Maka kita nak duduk tak pada tuan-tuan, kita nak duduk di bawah bendera Nabi SAW. Bendera pujian ada pada kedua tanganku dan akulah semulia-mulia keturunan Adam, kata Nabi, di sisi Tuhanku, dan tiadalah aku membangga-banggakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Maka kalau kita dah dapat insan yang begitu mulia sekali, iaitu Nabi SAW, kita bersyukurlah tuan-tuan. Kita nak duduk di bawah bendera Nabi SAW. Tak ada bendera yang ada tepi jalan tu kita nak duduk lagi besok. Ada pun bendera tepi jalan tu hanya untuk dunia. Tak kira lah bendera apa sekalipun yang dikibarkan, hanyalah untuk keduniaan. Yang kita nak duduk besok di bawah bendera baginda Rasulullah SAW. Itu sebab kita tengok hari ni tuan-tuan, minta maaf cakap, saya tak nak menyentuh mana-mana peribadi, mana-mana parti, mana-mana orang, mana-mana organisasi. Tetapi contoh kita dah lihat bagaimana perubahan penghijrahan orang-orang yang dulu dicela oleh orang-orang yang terlonjak sana, terlonjak sini di atas pentas. Akhirnya orang ini juga berhijrah ke jalan Allah. Kerana apa? Hidayah daripada Allah. Itu saja. Itu saja. Patutnya kita bersyukur ke atas orang ini, jangan kita hina dia. Sedikit demi sedikit Allah SWT mencampakkan hidayah dalam hati dia, dia akan berubah. Tapi kita hina dia sebab apa? Sebab dia tak duduk di bawah bendera kita. Itu saja. Kalau dia duduk bawah bendera kita, kita tak hina. Jadi jangan kita berburuk sangka pada tiap-tiap orang. Berbeza ideologi tak bermakna kita berbeza dalam akidah. Kita hanya ada Allah yang satu, Nabi kita yang satu, iaitu baginda Rasulullah SAW. Jangan kita hina orang-orang sebegini. Orang ini pernah satu hari dulu kita puja orang ni, menghiburkan kita dan sebagainya. Tapi orang-orang ni bila berubah, kita hina pula. Janganlah begitu. Sepatutnya menjadi contoh kepada orang lain. Adapun perkara-perkara yang lain itu sedikit demi sedikit dia akan belajar. Daripada orang yang tak pernah solat, dia solat. Daripada dia bergaul dengan orang-orang yang tidak memberikan kebaikan untuk dia mengingatkan dia ke jalan Allah,
telah bergaul dengan orang-orang yang mengingatkan dia kepada jalan Allah. Ini yang kita nak. Kita nak duduk dengan orang yang mengingatkan kita kepada Allah, bukan orang yang melalaikan kita daripada jalan Allah. Tapi bukan disebabkan bukan duduk bawah bendera kita, macam-macam lah kita kata. Itu sebab saya kata tak ada bendera yang ada di atas muka bumi ini yang kita nak benaun besok, kecuali bendera Rasulullah SAW. Kita tengok hari kiamat besok, tuan-tuan, dipasang bendera-bendera, spanduk dan panji sebagai pengenalan dan identiti umat manusia. Banyak bendera besok, spanduk pun ada. Bendera panji itu yang disebut sebagai liwa'ul hamdi, iaitu bendera pujian. Umat Islam akan berbaris dengan beberapa barisan di bawah panji-panji sesuai dengan apa yang telah ditaati ketika hidup di atas muka bumi ini. Kita duduk di bawah bendera masing-masing. Jadi kita tengoklah siapa diri kita. Adakah kita ni ahli dalam berpegang kepada amalan, orang yang jujur, orang yang alim, orang yang fiqh, orang yang zuhud, orang yang dermawan, orang yang syuhada. Adakah kita seorang qari? Adakah kita seorang muazzin? Dan macam-macam lagi. Semua duduk di bawah bendera masing-masing. Ada pemimpin dia besok dan panji yang tersendiri. Ini bendera yang kita nak duduk besok. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW ditanya tentang bendera kepujian mengenai panjang dan lebar. Maka Nabi SAW bersabda, panjangnya dapat ditempuh 1000 tahun. Itu panjangnya bendera kepujian yang ada. Di mana ditulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam baris yang ketiga. Bendera itu ada 3 tulisan, tuan-tuan. Yang pertamanya akan ditulis dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian baris yang kedua akan ditulis Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Kemudian baris ketiga akan ditulis kalimah tauhid, iaitu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad SAW itu merupakan pesuruh Allah. Lebarnya bendera ni di antara langit dan bumi. Itu lebarnya. Kita bayangkanlah bagaimana dekat akhirat besok. Dan ia diperbuat daripada yakut, iaitu mutiara yang merah. Tiangnya dari perak yang putih dan zarbarjud yang hijau. Itu tiangnya. Kemudian setiap baris jaraknya dapat ditempuh 1000 tahun. Di samping 70,000 bendera, setiap satu bendera di bawah terdapat 70,000 barisan malaikat menyertai. Sebab kita nak syafaat Rasulullah SAW di akhirat besok, di mana Nabi SAW mensyafaatkan umatnya sehingga kan 70,000 umatnya masuk syurga tanpa hisab. Itu yang kita nak. Itu yang kita buat pada malam ini, iaitu kita mengingat kepada baginda Rasulullah SAW dengan lantunan kasidah, dengan lantunan selawat, memuji banyak-banyak baginda Rasulullah SAW. Kerana ini adalah perintah Allah. Allah tak suruh kita lakukan perkara-perkara yang sebagaimana Allah berfirman. Allah SWT tidak berfirman, solatlah kamu bagaimana engkau melihat. Sesungguhnya Allah SWT dan para malaikat juga solat. Tak. Sesungguhnya Allah dan para malaikat juga berpuasa. Tak. Sesungguhnya Allah dan para malaikat juga mengeluarkan zakat dan menunaikan fardu haji. Tak. Tetapi Allah SWT berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas Nabi. Apa sebab Allah perintahkan kita selawat ke atas Nabi banyak-banyak? Akhirat besok kita nak bukannya nak bertemu dengan Allah tu. Siapa yang kita cari kalau bukan Nabi Muhammad SAW?
kita pergi kepada Nabi Adam. Nabi Adam tak boleh nak bantu kita. Nabi Ibrahim tak boleh nak bantu kita. Nabi Nuh tak boleh bantu kita. Nabi Isa, Nabi Musa, tak ada Nabi yang boleh membantu kita kecuali Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita nak. Kerana Nabi Muhammad SAW itu bukan pintu Allah, pintu kita kenal Allah. Nak masuk syurga, Nabi Muhammad SAW yang memegang pintu syurga. Tak dapat kita nak masuk syurga tanpa adanya syafaat daripada baginda Rasulullah SAW. Di saat itu bendera-bendera dipasang oleh pemimpin kebenaran dan di bawahnya terdapat barisan-barisan pengikutnya. Ada bendera yang dipasang dan kibarkan yang dipanggil Liwayus Sidqi, bendera kebenaran yang dikibarkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bagi semua orang yang benar dan jujur akan berada di bawah bendera ini. Ini orang yang hidup bersama. Kemudian bendera fuqaha untuk Sayyidina Mu'az bin Jabal. Bagi semua orang alim fikih akan berada di bawah bendera. Kemudian bendera zuhud untuk Abu Zar. Bagi semua manusia yang menjiwai dan membudidaya dengan zuhud akan berada di bawah bendera ini. Kemudian bendera derma untuk Sayyidina Uthman bin Affan. Bagi para dermawan akan berada di bawahnya. Kemudian adanya bendera syuhada untuk Sayyidina Ali. Bagi setiap orang yang mati syahid akan berada di bawah bendera ini. Ini yang kita nak. Kemudian ada pula bendera Qurak dipanggil, iaitu untuk Ubayyah bin Ka'ab. Bagi para qari akan berbaris bawah bendera ini. Kemudian bendera Muazzin untuk sahabat Bilal. Bagi para muazzin akan berada di sini. Jangan tengok muazzin yang melantunkan azan itu tak dapat ganjaran besar ganjaran seorang muazzin. Kemudian bendera orang-orang yang terbunuh dengan diinai untuk Sayyidina Husain yang memegang. Ini yang kita nak, duduk bawah bendera kepujian di akhirat besok. Bendera mana kita dah bela? Kita lihat mana satu bendera kita dah bela besok. Allahu Akbar. Jadi kalau kita tak ada bendera besok tuan-tuan, bendera atas muka bumi inilah yang kita nak bawa ke akhirat. Tak ke mana kita? Tak ke mana? Allahu Akbar. Maka Rasulullah SAW berhijrah kerana diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah SWT berfirman, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira." Sesungguhnya kami telah mengutusmu wahai Muhammad, kata Allah, sebagai rasul yang menjadi saksi yang diterima keterangannya, dan sebagai pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman, serta pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar. Maka dakwah Nabi SAW bermulanya daripada penghijrahan ke kota Madinah. Seluruh syariat Islam dijalankan, dan Nabi SAW dianugerahkan nikmat yang paling besar oleh Allah SWT, oleh Allah SWT, iaitu nikmat sebagaimana yang akan kita lantunkan sekejap lagi dalam bacaan dalam qasidah kita yang terdapat dalam surah Al-Fath. Liyaghfirallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Kemenangan yang dengan sebabnya Allah mengampunkan salah dan silapmu yang telah lalu, dan yang kemudian dan yang menyempurnakan nikmatnya, kata Allah, kepada iaitu kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW, serta menambahkan hidayah ke jalan yang lurus dalam mengembangkan Islam dan melaksanakan hukum-hukum. Maka Allah SWT menyuruh Nabi SAW menyebarkan dakwahnya, dan Nabi SAW bermulanya dakwahnya di Madinah dengan begitu berjaya sekali. Berjaya sekali. Itu sebab tuan-tuan,
Ada pun nikmat yang Allah SWT anugerahkan kepada kita, sebagaimana saya sebut tadi, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Jangan kita malu dapat nikmat ni. Orang malu nak dapat nikmat ni. Nak semayang malu, nak berzikir malu. Perlu kita zahirkan. Allah SWT berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, dalam surah Al-Duha. Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebutkan dan zahirkan sebagai bersyukur kepadanya. Apa cara kita bersyukur? Dengan menurut perintah Allah SWT. Itu cara kita bersyukur. Ada masjid, ada surau, kita hadir, menunjukkan kesyukuran. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang maksudnya, seorang Muslim adalah orang yang tidak merugikan Muslim lain. Kita diciptakan oleh Allah SWT yang memberi manfaat pada diri kita dan juga kepada orang lain. Orang tak rugi dengan kita. Seorang Muslim adalah orang yang tidak merugikan Muslim lainnya dengan lidah. Apa sebab? Kita menyuruh ke jalan Allah, maupun dengan kedua tangannya kita bantu orang. Dan seorang muhajir, iaitu orang yang berhijrah, kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini disebut dalam Sahih Bukhari. Inilah orang yang sebenar-benarnya orang yang berhijrah. Kerana hijrah ini mengandungi hikmah yang paling besar, tuan-tuan. Besar sekali peranannya. Dalam pembangunan ummah, satu kumpulan masyarakat tidak akan menjadi baik jika setiap individu yang ada di dalamnya telah rosak. Maka kita berhendak berjalan kumpulan masyarakat yang lebih baik lagi. Ditekankan dalam Al-Quran sebanyak 28 kali tentang hijrah. Bukannya hanya hijrah, kita nak ingat hijrah daripada Rasulullah SAW. Hijrah diri kita kepada ke arah kebaikan. Ini yang kita nak. Walaupun berat, nak melakukan hijrah ni amat berat, kerana di samping harus memiliki kesabaran, kena sabar, kena mujahadah diri, kemudian perlu ada keteguhan akidah, iaitu kuat pegangannya, dan keyakinan agar tidak mudah termakan dengan pujuk rayu dan godaan dan kenikmatan dunia yang fana. Kalau kita tergoda dengan kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini, dengan kenikmatan dunia, kerana hal ini, tuan-tuan, sembahan umat Islam hari ini bukannya Allah. Sembahan manusia hari ini adalah dunia. Ini sembahan manusia. Macam mana hujan, macam mana banjir, macam mana ribut, macam mana petir, tetap akan pergi tempat kerja. Tapi hujan sikit, datang masjid, dia tak akan datang. Dan datang surau, dia tak akan datang. Ini sembahan manusia ini. Kerana duit. Datang tempat kerja, awal takut bos marah. Sembayang lewat, takut. Dia tak takut Allah marah. Itu sebab kalau kita sembahyang berhati-hati, kita mengungkapkan Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Apa kata malaikat? Kazabta, pembohong engkau. Dunia akbar, dunia engkau lebih besar. Takut kita tergolong. Kalau kita tergolong dalam orang-orang sebegini, maka janganlah kita tergolong di padang mahsyar besok, tuan-tuan. Orang yang disebut 10 golongan yang begitu dihina oleh Allah SWT di akhirat besok. Iaitu golongan pertama, iaitu mereka digiring di dalam rupa kera. Dan rupa kera dah besar. Mereka ini adalah manusia yang suka mengadu domba. Nak buat apa mengadu domba? Kita ada masalah, masalah dengan kawan, masalah dengan keluarga, masalah dengan imani dan sebagainya. Kita telefon sana, telefon sini, mengadu tentang seseorang. Kalau kita ada masalah, mana kita nak mengadu? Kita yang saya baca sebelum maghrib tadi, Hasbi Rabbi Jallallah, mengadu kepada Allah.
Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah adalah sebaik-baik penolong. Kemudian golongan kedua, mereka digiring dalam rupa babi, iaitu rupa khinzir, kata Nabi. Mereka ini adalah manusia yang suka makan barang batil dan haram. Kemudian golongan ketiga, mereka dihalau dalam keadaan terjungkir kaki di atas dan kepalanya di bawah. Mereka ini adalah golongan yang makan harta riba. Kemudian golongan keempat, mereka dihalau dalam keadaan buta dan dipimpin. Mereka ini adalah manusia yang curang dalam menjalankan hukum Allah. Kemudian golongan kelima, mereka digiring dalam keadaan bisu dan tuli dan tidak berakal. Mereka adalah manusia yang riak. Ini yang kita takut, penyakit riak ni dalam hati kita. Kemudian golongan keenam, kata Nabi, mereka dihalau dalam keadaan mengunyah lidah mereka sendiri, sedang lidah itu menjulur ke bawah sampai dadanya. Dari mulutnya keluarlah nanah yang menjijikkan. Mereka adalah manusia yang ucapannya berlainan dengan perbuatannya. Ini pada tuk-tuk guru, pada ustaz, pada da'i, pada pendakwah, menyuruh orang melakukan kebaikan, diri sendiri tak melakukan kebaikan. Menyuruh orang beramal, diri sendiri tak beramal. Jangan main-main. Bukan senang untuk menjadi penyampai ilmu kalau kita sendiri tak beramal. Kita menyuruh orang buat kebaikan, kita sendiri tak buat baik, maka orang begini akan tergolong dalam orang-orang yang mengunyah lidahnya sendiri. Kemudian golongan yang ketujuh, mereka dihalau dengan terpotong kedua tangan dan kaki mereka. Mereka ini adalah orang yang suka mengganggu tetangganya. Kemudian golongan yang ke-8, mereka dihalau dengan tersalib di pokok kurma, iaitu pokok kurma dari neraka. Mereka adalah manusia yang berusaha mengajak orang ramai untuk membela penguasa negara yang tidak jujur kepimpinan. Ramai hari ini yang membela penguasa negara yang tidak jujur kepimpinannya. Allah. Golongan ke-9, kata Nabi, mereka dihalau dalam keadaan mereka yang berbau busuk lebih dari bangkai. Mereka adalah orang yang suka melampiaskan syahwat dan segala macam kelazatan serta menolak kewajipan yang Allah tetapkan. Kemudian golongan yang ke-10, mereka dihalau dalam keadaan menggunakan pakaian dari tir yang panas. Kalau minyak tar tercurah ke kepala kita, kulit kita terbakar, tuan-tuan, sedang menggelegak. Mereka ini adalah manusia yang sombong dan takbur. Sombong dengan ilmu Allah, sombong dengan manusia, sombong mendapat kekayaan dan sebagainya. Sehingga kan besok kita tanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Tuhan, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu di atas muka bumi aku seorang yang celik. Maka dijawab oleh Allah, demikianlah telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, tapi kamu melupakannya, dan begitulah pula pada hari kamu dilupakan. Ini yang kita takut, tuan-tuan. Maka marilah kita sama-sama menghijrahkan diri kita ke arah yang lebih baik, daripada yang lebih baik ke arah yang terbaik, sebelum berhijrah kita ke alam baqa dari dunia yang fana. Hijrah dulu sebelum kita berhijrah ke alam barzakh. Maka peristiwa perhijrahan Rasulullah SAW ke kota Madinah Munawwarah telah membawa kegembiraan kepada Islam. Dan kita bersyukur banyak-banyak kerana mendapat nikmat iman dan Islam, mendapat nikmat menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Moga-moga di akhirat esok, tuan-tuan, kita berharap sangat-sangat agar mendapat syafaat daripada Nabi SAW. Itu yang kita harapkan. Maka peristiwa perhijrahan Nabi SAW disambut dengan kegembiraan oleh penduduk Madinah ketika itu. Menunggu-nunggu kehadiran baginda Rasulullah SAW dengan berkompak. Itu yang kita nak buat pada malam ini, tuan-tuan. Dibacakan Tolong al-badru alaina min saniyatil wada' wajib syukru alaina man da'a
wa da'a lillahi ha? Bulan purnama telah datang kepada kami dari jalan Saniyatil Wada', iaitu di pinggir Madinah. Maka wajiblah kami bersyukur selagi para pendakwah masih mengajak manusia kepada Allah. Moga-moga Allah SWT menggunakan rahmat kepada kita, tuan-tuan yang hadir pada malam ini, untuk mengingatkan diri kita sendiri agar kita terus mengabdikan diri kepada Allah dan menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa bersyukur dengan segala nikmat yang kita kecapi selama ini. Azza wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah selepas Aisyah nanti kita terus akan melantunkan kasidah-kasidah untuk kita mensyukuri nikmat Allah SWT kerana dipilih sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.